Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini kita teruskan kelas sains tahun 6 unit 5 bersama cikgu dengan tajuk haiwan dan tumbuhan diancam kepupusan. Jom kita masuk kelas. Sebelum tu, cikgu harap kamu telah bersedia berada di tempat belajar yang sesuai, jauhkan dari televisyen dan sebarang gangguan. Cikgu harap kamu dapat menyediakan buku teks, buku tulis, modul dan alat tulis yang selengkapnya. Sebelum tu, jangan lupa sarapan supaya kamu kekal fokus. Standard kandungan yang kita akan bincangkan hari ini 5.1 ancaman kepupusan haiwan dan tumbuhan. Standard pembelajaran 5.1.1 sehingga 5.1.3 iaitu menjelaskan dengan contoh haiwan yang pupus, menjelaskan dengan contoh haiwan dan tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan, dan menjelaskan melalui contoh faktor ancaman yang menyebabkan kepupusan haiwan dan tumbuhan. Objektif pelajaran, di akhir pengajaran, cikgu harap murid dapat menyatakan contoh-contoh haiwan yang telah pupus, menyatakan contoh haiwan dan tumbuhan yang terancam, dan memerihalkan faktor ancaman terhadap haiwan dan tumbuhan. Okey, untuk menambah kefahaman kamu, rujuk buku teks muka surat 77 hingga 83. Baca dan fahami. Okey, jom kita bincangkan tajuk hari ini, pemeliharaan dan pemuliharaan. Jom masuk kelas. Apakah maksud kepupusan haiwan? Kepupusan bermaksud haiwan yang tidak lagi wujud di muka bumi dan tiada sebarang haiwan pupus masih hidup pada hari ini. Bagaimana kita tahu kewujudannya? Kita dapat tahu melalui penemuan fosil ataupun tulang, gading, kulit, dan penemuan sejarah dan penyelidikan yang dibuat. Haiwan dalam kenangan. Rujuk buku teks muka surat 78. Haiwan yang telah pupus yang pertama ialah T-Rex. Merupakan cicak raksasa yang hidup di zaman dinosaur. Selain T-Rex, hampir semua haiwan zaman dinosaur telah pupus. Dia hidup pada zaman Mesolitik. Dikatakan 65 juta tahun dahulu telah pupus. Mengikut sumber, banyak faktor, banyak cerita yang menyatakan dinosaur ni mati. Ada kata kebakaran, ada kata iklim, ada kata kemarau. Dari sumber www.geocities ni menyatakan bahawa pada masa tu pelanggaran komet dan ataupun tahi bintang tu dia menghentam bumi, berlaku hujan tahi bintang. Hujan hentaman tu menyebabkan dinosaur tidak dapat hidup. Terkena dinosaur akan mati. Terkena pokok akan terbakar, menyebabkan keseluruhan bumi pada masa itu terbakar dan hidupan semua mati. Haiwan yang kedua ialah burung dodo. Burung dodo sejenis burung endemik di Pulau Mauritius di Lautan Hindi.
Okey, dia telah pupus pada pertengahan ke akhir abad ke-17. Okey, kepupusannya adalah disebabkan oleh aktiviti manusia. Di mana pelayar-pelayar yang singgah ke pulau tu, dan mereka akan memburu burung dodo. Sebab burung dodo ialah sejenis burung yang jinak dan dia tidak boleh terbang. Kaki dia pula pendek. Jadi senang untuk pelayar ni menangkapnya. Jadi dan dikatakan daging burung dodo ialah daging yang sedap. Manakala telur dia pula dicuri dan dimakan oleh tikus dan kucing. Telur dia taklah banyak kali telur tu. Menyebabkan burung dodo tidak boleh mengekalkan spesiesnya. Okey, mamuts. Mamuts merupakan sejenis spesies dari genus Mammuthus dalam kumpulan gajah dan hidup pada zaman ais. Ia telah pupus sejak 2000 sebelum Masihi akibat perubahan iklim seperti dinosaur, panas yang melampau disebabkan oleh hentaman dan kebakaran hutan. Seterusnya, guaga. Okey, apa itu guaga? Tengok apa istimewanya guaga. Guaga ialah subspesies kuda belang. Mempunyai badan sebahagiannya menyerupai kuda di bahagian belakang dan sebahagian lagi mempunyai kuda belang seperti dekat bahagian kepala dia belang-belang, kaki dia putih. Okey, sebab dia istimewa, dia diburu untuk mendapatkan kulitnya yang unik. Selain tu, dia juga diburu disebabkan oleh dagingnya yang enak. Antara haiwan yang telah pupus lain ialah harimau bertaring lengkung. Okey. Mengikut maklumat, taringnya sepanjang 30 cm, sepanjang pembaris, sepanjang menggerunkan mukanya. Okey, pun telah pupus. Okey, seterusnya haiwan dahan Taiwan. Dia macam harimau dahan biasa, tapi dia bersaiz lebih besar. Okey, harimau Jawa. Dia juga diburu oleh manusia untuk mendapatkan kulitnya yang unik. Okey. Seterusnya, singa laut yang terdapat di Jepun. Sebab itulah nama dia singa laut Jepun. Okey. Last, ikan lumba-lumba sungai Cina. Ikan lumba-lumba ni specialnya dia warna putih. Okey. Okey. Untuk tugasan, berikan contoh-contoh haiwan lain yang telah pupus selain daripada yang cikgu nyatakan dan selain daripada buku teks. Okey, untuk tugasan kamu tu, kamu layari laman web untuk dapatkan maklumat tentang haiwan-haiwan yang telah pupus. Banyak terdapat di laman web. Okey, secara kreatif hasilkan sebuah blog persembahan yang mengandungi maklumat tentang haiwan-haiwan yang pupus yang kamu perolehi. Okey. Kalau bagi yang untuk hasilkan blog ni, cikgu akan bagi hadiah sekiranya kamu dapat
dapat memberi maklumat haiwan yang telah pupus yang tidak ada dalam buku teks dan tidak dinyatakan oleh rakan kamu. Jadi cari yang special yang rakan kamu tak jumpa. Sekarang kita tengok haiwan yang terancam. Apa maksud haiwan terancam? Haiwan terancam ialah haiwan yang mempunyai bilangan yang semakin berkurangan dan jarang dijumpai, sukar untuk dijumpai dan dikhawatiri haiwan ini akan menjadi pupus sekiranya tidak diambil tindakan dan tidak diwartakan sebagai haiwan terancam. Jaga-jaga bila haiwan itu diwartakan sebagai haiwan terancam. Kamu tidak boleh buat apa-apa tindakan, bunuh ke, pelihara ke. Kamu akan dikenakan tindakan undang-undang sekiranya memilikinya. Apakah haiwan-haiwan yang terancam? Jadi kamu kena tahu. Tengok buku teks muka surat 80. Tu ialah haiwan-haiwan yang terancam. Tengok daripada slide cikgu. Panda gergasi. Panda semakin terancam kerana habitatnya iaitu hutan buluh. Dia makan buluh dan hutan tu semakin berkurangan menyebabkan dia ketiadaan makanan. Seterusnya gorila. Biasanya haiwan yang pupus dan terancam ni haiwan yang besar-besar, kita tengok kan. Sebab dia besar, makan banyak, memerlukan kawasan yang besar. Bila diburu senang dijumpai. Gorila. Badak sumbu. Diburu disebabkan oleh sumbunya yang dikatakan mempunyai khasiat tertentu. Dan terkenal dengan eksotik. Burung enggang. Burung enggang ni ialah burung yang cantik, tapi sukar untuk mengekalkan spesies disebabkan oleh habitatnya. Bekantan. Hidung dia tu lain sikit pada kera biasa, hidung panjang sikit. Tu ialah gambar dia. Selain pada tu, dugong. Selain pada tu, haiwan yang diancam kepupusan ialah gajah. Gajah biasanya pemburu buru untuk dapatkan gading. Bukan makan gajah. Orang tak makan gajah, tapi gadingnya diambil dengan nilai komersial yang tinggi. Seterusnya dugong. Tengok gambar dalam buku teks kamu pun ada. Dugong yang hanya makan rumput laut di pinggir laut yang terancam akibat pembangunan di tepi pantai. Bila tepi pantai tu, bila dia buat pembangunan, maka rumput-rumput laut tu, rumput-rumput lumut-lumut tu akan tiada, menyebabkan dia tiada makanan. Bila tiada makanan, matilah. Gorila. Juga pupus. Gorila hampir pupus. Badak sumbu. Tadi dah nyatakan badak sumbu. Harimau Malaya. Harimau dekat negara kita masih ada harimau, tapi diancam kepupusan. Kalau kamu bunuh harimau,
kamu akan mereput di penjara. Jadi kalau harimau masuk ke rumah kita, masuk kawasan kita, kita tidak boleh buat apa-apa tindakan. Telefon hanya telefon pada perkhidmatan. Okey, seterusnya tapir. Tapir pupus disebabkan oleh pergerakan tindak balas yang perlahan. Jadi dia lambat untuk bergerak dan habitatnya terganggu. Seterusnya tenggiling. Tenggiling ialah haiwan yang pemalu. Tetapi sisiknya diburu untuk sisik dan dagingnya. Sisik digunakan untuk perubatan, manakala dagingnya merupakan makanan eksotik bagi tengah manusia. Okey, kalau bagi orang Islam seperti kita, tak makan rasanya tenggiling ni sebab dia haiwan yang mempunyai kuku. Okey, penyu juga diancam kepupusan apabila manusia ataupun nelayan menangkap ikan menggunakan jala, patutnya tarik ikan, tapi tersangkutnya penyu, menyebabkan penyu tu cedera kena jala tu. Okey, seterusnya koala. Koala bukan samalah, macam beruang ataupun macam panda. Koala ni haiwan yang makan pucuk pokok. Seterusnya kita tengok tumbuhan yang diancam kepupusan. Okey, biasanya tumbuhan yang diancam kepupusan ialah tumbuhan yang habitatnya di hutan dan mempunyai unsur-unsur kesihatan untuk dijadikan ubat-ubatan. Dia tidak boleh hidup di kawasan rumah kita. Tidak akan hidup bila kita tanam di kawasan rumah ataupun di ternak. Dipelihara. Okey. Pertama, Rafflesia. Okey, Rafflesia terkenal dengan bau busuk, tapi dia mempunyai unsur-unsur perubatan. Di mana manusia akan mengambil kudupnya untuk dijadikan ubat-ubatan. Okey, yang kedua, periuk kera. Okey, tengok gambar dalam buku teks kamu tu pun ada. Okey, periuk kera mempunyai sifat yang unik, boleh menutup bila terdapat haiwan di dalam periuk kera, menyebabkan setengah manusia berminat untuk mengambilnya dan menjualnya. Tapi sebenarnya dia sukar untuk hidup di kawasan perumahan kita. Okey, yang seterusnya orchid sleeper. Orchid sleeper bentuknya yang unik, menyebabkan ramai yang berminat. Anggrek merpati juga hidup melia di dalam hutan dan pokok-pokok tinggi. Apabila habitatnya dipotong, ditebang, dimusnahkan, menyebabkan pokok anggrek merpati akan pupus. Okey, kacik Fatimah. Kacik Fatimah ialah ubat yang yang viral, terkenal, digemari oleh kaum wanita. Seterusnya, tongkat ali juga merupakan herba ubat-ubatan. Tapi kacik Fatimah dan tongkat ali ni
boleh ditanam. Tongkat ali eksploitasi untuk menghasilkan ramuan ubatan tradisional. Macam dalam buku teks kamu. Okey, seterusnya 3 yang ke atas buku teks tu, pokok meranti, pokok keruing dan pokok cengal ialah dalam kumpulan balak. Bukan ubat ya. Okey, balak ni ditebang untuk dijadikan perabot. Dan mempunyai unsur komersial yang tinggi. Okey, tengok fikir sejenak tu, kebanyakan haiwan yang terancam mempunyai saiz yang besar. Mengapa? Okey. Untuk tugasan kamu, senaraikan haiwan dan tumbuhan yang terancam yang kamu tahu. Hasilkan sebuah peta minda tentang haiwan dan tumbuhan yang terancam di Malaysia di dalam buku latihan sains kamu. Boleh? Buat dalam bentuk peta minda. Tumbuhan yang terancam, haiwan yang terancam dan haiwan yang pupus. Boleh? Okey, sekarang kita tengok faktor yang mengancam haiwan dan tumbuhan. Okey, apakah faktor-faktornya? Okey. Rujuk buku teks muka surat 82 dan 83. Okey, ada 5 faktor. Daripada 5 tu, satu saja faktor yang disebabkan oleh bencana alam. Selain tu, semuanya ialah aktiviti yang disebabkan oleh manusia. Okey, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, ribut, tanah runtuh. Okey, semua tu mengancam habitat dan haiwan tu sendiri. Okey, selain pada tu, aktiviti manusia seperti pembalakan. Pembalakan haram menyebabkan hutan ditebang secara berleluasa tanpa perancangan. Apabila pembalakan berlaku, hutan juga turut akan musnah. Apabila hutan musnah, maka habitat haiwan akan terganggu, menyebabkan haiwan tiada tempat tinggal, tiada makanan. Menyebabkan haiwan tu pupus. Haiwan tu mati, sakit. Yang kedua, pemburuan. Ni lebih dahsyat. Dia buru haiwan tu untuk dapatkan daging, kulit, tanduk, gading, bulu, macam-macam. Okey. Dan hasil buruan tu apabila berlaku secara haram, tiada kawalan, menyebabkan haiwan pupus. Dan semua tu bahan yang diburu tu digunakan untuk membuat pakaian, makanan, hiasan dan ubatan. Okey, pemburuan yang berleluasa menyebabkan haiwan liar diancam kepupusan. Okey, seterusnya penerokaan kawasan hutan. Bila tiada balak, pokok-pokok lain pun tiada balak, tiada pokok, manusia akan membuat projek pembinaan, pembangunan, perumahan. Okey, menyebabkan habitat haiwan musnah dan hidupan akan mati. Haiwan dan tumbuhan akan mati. Last disebabkan oleh pencemaran air, pencemaran pencemaran tanah, pencemaran air. Okey. Apabila pembuangan bahan-bahan pembuangan pokok-pokok
daun-daun, hasil-hasil daripada pembalakan, hasil-hasil dari penerokaan hutan dibuang menyebabkan sungai tersumbat. Bila sungai tersumbat, bila sungai tidak boleh mengalir, air sungai akan kotor disebabkan oleh sisa-sisa tu, menyebabkan hidupan mati, hidupan air mati. Haiwan tidak dapat sumber air yang air bersih. Okey, dan terdapat juga tumpahan minyak ke dalam laut menyebabkan ikan, burung yang terbang terkena minyak tak boleh terbang, menyebabkan haiwan pupus. Okey, boleh? Hidup. Okey, ni tugasan tengok muka surat 84 yang cikgu nyatakan tadi. Okey, kamu tengok muka surat 84 tu. Jom uji, baca dan fahami semua tu dan hantar tugasan pada cikgu. Okey, untuk permainan, cikgu akan masukkan link dalam grup WhatsApp. Dan sebelum tu pastikan kamu siap latihan. Okey, tugasan yang kamu sebelum nak main tu kan. Okey, siap. Tugasan yang perlu kamu siapkan ialah buku teks muka surat 90. Soalan 1, 2 dan 3 daripada buku teks. Okey, selain daripada tugasan daripada buku teks, kamu salin soalan yang cikgu berikan ni 3 soalan. Okey, soalan yang pertama, Jabatan Perilitan telah menjalankan kajian tentang populasi gajah di suatu kawasan hutan. Maklumat berikut menunjukkan hasil kajian tersebut. Okey, kenyataan dia. Bilangan gajah pada tahun 2017 kurang daripada tahun 2015 dan 2016. Manakala, satu lagi kenyataan, bilangan gajah pada tahun 2016 lebih daripada tahun 2017 tetapi kurang daripada tahun 2016. Soalannya, carta palang manakah yang mewakili maklumat di atas? Okey, kamu pilih jawapan A, B, C ataupun D. Kamu salin yang satu jawapan sahaja yang betul. Okey, kalau kamu tak nampak yang depan, dekat palang tu ada 3 palang. Palang bar yang pertama ialah 2015. Bar yang tengah 2016. Bar yang belakang sekali 2017. Jadi mana satu jawapan yang betul? Boleh faham? Okey, soalan yang kedua. Yang ni kamu kena cari ayat. Jadual menunjukkan keputusan kajian yang dijalankan oleh sekumpulan penyelidik dari sebuah universiti awam terhadap bilangan haiwan P di hutan X. Okey, diberi 1995, 202. Macam yang diberi. Berdasarkan jadual, nyatakan satu pemerhatian tentang tahun 2015. Pemerhatian mesti dimulakan mulakan ayat kamu dengan PB, pemboleh ubah yang bergerak balas. Ceritakan tentang tahun 2005. Soalan 2, nyatakan satu inference sebab untuk menerangkan perubahan bilangan haiwan P pada tahun 2005 hingga 2015. Soalan C, ramalkan bilangan haiwan P pada tahun 2003. Okey, tak ada dalam jadual tapi kamu kena kira 2003 tu duduk dekat mana. Okey, untuk soalan nombor 3, kajian diteruskan dengan mengkaji populasi beberapa spesies tumbuhan yang mengalami ancaman kepupusan di hutan X. Bilangan yang diberi, bilangan periuk, kera,
ialah 90. Bilangan orkid selipar ialah 45. Bilangan anggrek merpati 70. Bilangan rafflesia 25. Berdasarkan maklumat di atas, bina satu carta palang tentang spesies tumbuhan dan bilangan tumbuhan. Dia dah nyatakan bilangan spesies tumbuhan dan bilangan tumbuhan. Jadi, buat dalam bentuk L yang bahagian atas, kamu buat bilangan tumbuhan. Sebab dia ada nombor, dia kena ada dekat bahagian paksi X. Paksi Y, bahagian bawah mendatar, kamu tulis nama-nama tumbuhan. Spesies tumbuhan. Boleh? Siapkan, minggu depan kita akan bincangkan. Terima kasih. Itu saja yang kamu perlu kuasai untuk tajuk pemeliharaan dan pemeliharaan. Pastikan kamu siapkan tugasan yang cikgu berikan tadi. Salin nota penting daripada tugasan, daripada video dalam buku kecil, dan siapkan semua latihan dalam buku besar. Selamat belajar.